Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-badrud duja was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammad ar-rahmatul muhdah wa ni'matul musdah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut segala apa yang disuruh oleh Allah, dengan mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan carilah bekalan. Maka sesungguhnya sebaik bekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai tetamu jemaat, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, marilah kita sama-sama mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita, suruh kita faham sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazumun kafur. Sadaqallahul azim. Maka yang bermaksud, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan sembahyang dan mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada dengan merahsiakan pemberiannya itu atau dengan terbuka, sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada sahabat handai yang dapat memberi pertolongan. Allah Subhanahu wa taala jualah yang menciptakan langit dan juga bumi dan menurunkan hujan dari langit, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu.
dan dia memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di lautan dengan perintahnya, juga memudahkan sungai-sungai untuk kamu mengambil manfaat daripadanya. Dan dia juga menjadikan matahari dan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Dan dia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa yang kamu hajati. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia yang ingkar sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya lagi, sehingga tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini muslimin tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat penglihatan yang Allah taala bagi, nikmat kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Jika kita nak hitung segala nikmat yang Tuhan nak bagi, maka tak terhitung segala nikmat. Contoh dia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, yakni nikmat kelopak mata. Allah Ta'ala bagi nikmat kelopak mata untuk kita berkelip dan terus berkelip. Kalau tiadanya nikmat kelopak mata, mana mungkin kita boleh berkelip. Itu adalah pemberian nikmat Allah Ta'ala yang cukup besar pada kita. Maka kita jangan ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ingkar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebelum khatib masuk, dengan nasi lemak, dengan pisang, dengan ayak, semua ada. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita nak, apalagi yang kita mau, semuanya Allah Subhanahu wa taala bagi. Yang perlu kita ikut ialah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disuruh oleh Allah ikut, apa yang ditegah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauhi. Maka apabila kita buat benda yang macam tu, nescaya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin tetamu Allah, tetamu Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi di dalam surah Ibrahim tadi, ayat ini memberi makna yang besar kepada kita, betapa seluruh kehidupan kita adalah semua pemberian daripada Allah. Hujan yang turun hari ini pun semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan kaki mai sini pun semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua duit yang kita dapat semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akal yang kita boleh fikir ini pun adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut dua nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa manusia itu lalai akan nikmat Allah. Yang pertama nikmat sihat, dan yang kedua nikmat kelapangan masa. Sentiasa kita lalai akan kesihatan yang Allah Taala bagi, sentiasa kita lalai dengan kelapangan masa yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Hari ini berapa kali kita ucap alhamdulillah di atas nikmat yang Tuhan bagi? Hari ini berapa kali kita sebut alhamdulillah di atas kemudahan yang Allah Taala bagi? Bagi tidur pun kena sebut alhamdulillah. Selepas makan pun alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingkar, kalau kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi sihat apa? Beribadah kepada Allah, sembahyang, sujud, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seperti mana kaum-kaum yang menimpa, yang Allah Subhanahu wa taala murka, yang Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka sedahsyat-dahsyatnya. Muslimin tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua wajib bersyukur kepada nikmat Allah Taala yang tidak terhingga itu sekadar mengenal Dia adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan yang lain daripadanya. Dengan itu melakukan ibadat yang diwajibkan, mendirikan sembahyang,
yang memerlukan sedikit masa daripada kita menunaikan zakat, yang memerlukan sedikit harta yang disumbangkan, serta sedekah nafkah yang wajib, sama ada secara sembunyi atau terang-terangan, menyatakan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kira sembahyang tuan-tuan, bukan lama mana pun. Mingan penyegan ni payah juga, mingan balok ni payah juga. Kalau ikut sembahyang Jumaat ni bukan lama mana pun, tu tak mau mai juga. Duk seti komplek, duk beli sana, duk makan sini. Padahal sembahyang Jumaat setengah jamnya. Habis sembahyang Jumaat bungkus balik terus lah. Dak nak lawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu mati tang tu. Mati dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah, mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia tu mati. Mati bila? Tak tahu bila kita nak mati. Moga-moga kita mati ni dalam keadaan husnul khatimah. Moga-moga kita mati ni dalam keadaan kebaikan. Moga-moga kita mati ni dalam keadaan kita, lidah kita ringan menyebut la ilaha illallah. Muslimin, tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki. Kita tidak boleh hidup di dunia tanpa rezeki daripada Allah, tanpa kurniaan daripada Allah. Setiap denyut nadi dan degup jantung kita adalah pemberian Allah. Segala makanan minuman kita pun adalah pemberian Allah. Segala rezeki yang kita makan pagi tadi, roti canai yang kita makan pagi tadi, keripap yang kita makan pagi tadi, nasi lemak yang kita makan pagi tadi, yang kita pepok tadi ni, yang kita kunyah tadi ni, hak kita telan tadi ni, hak masuk dalam perut tadi ni, semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah Taala tak bagi, macam mana? Bubuh karipak dalam mulut, tak boleh nak pepok, tak boleh nak telan. Macam mana keadaan kita? Macam mana keadaan kita kalau kita tak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengar perintah Allah, sembahyang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah. Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala lah yang maha berkuasa, kita tidak berkuasa. Muslimin, tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala pohon dan binatang meminta kepada Allah. Allah beri kepada semuanya rezeki dan kurniaannya, tidak mengurangkan apa yang ada pada Allah, laksana mencelup jarum ke dalam lautan yang luas. Itulah kekuasaan Allah. Allah hanya minta kita bersyukur dengan beribadat kepada Allah. Allah Ta'ala minta apa ya kita? Allah Ta'ala suruh kita semayang. Apa yang semua yang kita dapat, semuanya Allah bagi. Hak minum tadi pun Allah Ta'ala bagi. Hak mata kita berkelip tadi pun Allah Subhanahu wa taala bagi. Hak kita boleh berjalan, hak kita boleh bercakap, hak kita boleh bernyawa keluar ke hidung, hak kita boleh dengar, hak kita boleh melihat, semuanya Allah Taala bagi. Tapi apa yang Allah Taala minta kat kita? Allah Taala minta supaya kita ni beribadat kepada Allah, supaya kita ni sembahyang, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang melainkan Allah Ta'ala sahaja, menggunakan harta sumbangan sedikit sahaja, bukan banyak, untuk menolong sesama kita, bukan menolong Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala Maha Kuasa, tetapi kebanyakan manusia itu sangat zalim. Manusia itu membawa diri dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita duk seronok sangat kat dunia ni. Kita seronok kat dunia, belum tentu kita seronok kat akhirat. Janganlah kamu terlalu seronok di dunia ini selagi mana kamu tidak melintasi lagi titian siratal mustaqim. Selagi mana kita tak lintas titian siratal mustaqim yang begitu panjang, yang begitu dahsyat, yang begitu tajam, dengan doa seronok lebih. Kita tak tahu lagi boleh lepas tak boleh lepas, dengan duk gembira lebih, dengan duk ya lebih sangat. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, ingatlah mati itu pasti. Banyak kita kumpul harta kita dengan ibadah kepada Allah, maka bergembiralah kita di sana. Kalau kurangnya harta kita di sini, kurangnya ibadah kita pada Allah dengan baca Al-Quran, dengan zikir kita, dengan selawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita akan bawa tuan-tuan? Tuan-tuan nak bawa apa nanti? Nak bawa bekal nasi,
Kita nak bawa ganjaran, kita nak bawa pahala, kita nak bawa amalan yang kita lakukan ketika mana kita hidup sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia itu zalim, belagak, semua kata dia punya. Tetapi kebanyakan manusia itu sangat zalim lagi, sangat kufur, melawan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Yang paling celaka lagi ialah mereka yang melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merosakkan diri. Itulah manusia yang paling celaka. Bagi makan, bagi minum, tak ibadah pada Allah. Bagi makan, bagi minum, bagi menyawa, duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni duduk di atas muka bumi Allah, berteduh di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Nak kemas pi tang mana, nak belagak pi tang mana, kebai pi macam mana pun, mai pilah ayah anda macam mana pun, mai pilah ke kanda macam mana pun, mati juga, masuk dalam kubur. Ada orang nak tolong ah? Tak ada siapa nak tolong, kena balun macam tu ya. Kena balun dengan malaikat munkar nakir. Sebelum balun tu pun dah dapat dah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak belagak apa sangat dekat dunia ni? Dunia ni hanya sementara. Akhirat tu selama-lamanya. Itulah tempat abadi kita. Tak payah duk belagak, tak payah duk sombong. Tak payah bagi ada rasa takbur sangat kat dunia ni. Rasa takbur kat dunia ni habis segala amalan-amalan kita. Jangan bagi ada sifat-sifat yang dikeji, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perangai kebanyakan manusia, melainkan mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada mereka yang beriman supaya mendirikan sembahyang, menunaikan kewajipan harta, menandakan kesyukuran kepada Allah, menegakkan agamanya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebesaran kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma ja'alni syakuran waj'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling bersyukur dan jadilah aku orang yang paling sabar. Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala alaihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala rabbakum haqqa tuqatih wa'lamu bi ta'atihi wa mardatihi summa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi Muslim faqala aliman hakimah. Muslimin, tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang terakhir dalam bulan Safar. Dan kita hari Jumaat yang terakhir, dan Jumaat berikutnya adalah bulan Rabiul Awal. Bulan yang di mana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslimin, tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita perbanyakkan istighfar
perbanyakkan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Dan khatib berpesan kepada tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila nak semayang sekali lagi, pastikan pakaian kita itu dalam keadaan yang kemas. Jangan bagi ada yang longgar-longgar. Ditakuti apabila kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takut nampak aurat yang di belakang. Kadang-kadang pakai baju pendek sangat, pakai baju sekerak sangat, sujud nampak lubang di belakang. Bagaimana? Adakah Allah Subhanahu wa taala nak menerima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi hati-hati dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, takut menampakkan aurat kita di belakang. Muslimin, tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, khatib ingin berpesan kepada jemaah hari Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila tuan-tuan dah keluar daripada masjid, pastikan ambil kasut sendiri. Jangan duk balas kasut orang lain pula. Banyak dah berlaku. Dia tengok kasut orang, kasut dia tak ada, dia balas kasut orang. Hati-hati. Buat ibadah, keluar dapat jahat, dapat dosa. Hati-hati tuan-tuan. Walaupun kasut yang sama, perhati sungguh-sungguh, tengok sungguh-sungguh. Kasut kita hak baru, kasut kita hak buruk, ambil kasut baru. Elok. Dapat pahala, keluar dapat dosa. Itu pesanan daripada saya. Bukan saya marah. Cuma kita nak berpesan. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Muslimin, tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di belakang tuan-tuan, di kiri kanan, insya-Allah ada tabung yang saya bawa, tabung yang di mana untuk Mahat Tahfidz Darul Ansar, yang saya di sana sebagai mudir ataupun pengetua di Mahat Tahfidz Darul Ansar tersebut, menyeru sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan, sedekah-sedekah daripada tuan-tuan. Harta yang banyak, maka sedekahlah sedikit, hadiahkanlah sedikit untuk Mahat Tahfidz Darul Ansar, untuk kita mendidik, untuk kita mentarbiah, dan juga untuk kita untuk pengurusan di Mahat Darul Ansar. Mengharapkan yuran tuan-tuan, jangan haraplah. Nah, semua selebihnya itu adalah sumbangan daripada tuan-tuan sendiri. Pada hari ini kita tidak lupa untuk kita nak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin al-Bashir an-Nazir wa sirajil munir wa radallahu an alihi wa sahabatihi ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya karim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wafat a'immatana wa ulama'ana wa wuzara'ana wa wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi izzu dinik wa nasru syari'atik. Allahumma ja'alhum hudatan muhtadin salihin muslihin washmanillahumma bi'anayatik wa taufiq ala sahibil jalalah, ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkillah Sultan Iskandar Shah, wa kadzalika sahibil fakhamah yang dipertua yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fudi bin Haji Abdul Razak yang dipertua negeri Pulau Pinang. Allahumma dafa'an al-bala wal waba wal ghala wal riya wal riba waz-zina waz-zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladina al-muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-sifat-Mu yang maha mulia, pemurah dan maha mendengar,
Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, pemuda-pemuda kami, pemimpin-pemimpin kami untuk memberikan khidmat bukti yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kau hindarilah kami daripada perbuatan-perbuatan khianat dan durjana yang merosakkan kepentingan agama, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.